tu Arab dia buat rumah pagar dia tinggi sampai tak nampak. Arab dengan orang Melayu lain. Arab ni dia cemburu lebih, tapi cemburu dia kena gaya. Dia tak mau bagi orang tengok aurat anak isteri dia. Tuan-tuan pergi di Mekah tengok pagar dia dengan pagar kita ni, no? Sebab yang nak tanggung dosa tu ialah suami. Sebab tu dia buat kan tinggi kan. Anak bini dia boleh tak pakai kelumbung buat semua ke dalam tu. Tu. Jadi ni pun macam itulah lebih kurang. Kemudian inilah pada mazhab kita Syafi'i dan mazhab Hanafi. Kan? Dan Ahmad dan Daud Az-Zahiri, dan bersalahan padanya mazhab ashab Malik, Imam Malik, maka mengharuskan dia oleh Ibnul Qasim dan memakruh akan dia oleh Ibnu Habib. Ada juga yang memakruhkan. Dan yang betulnya harus, kerana bahwasanya haram itu hanya sabit ia dengan syarak dan tiada datang padanya oleh tegah. Wallahu alam. Jadi dalam bab tu, dalam bab bersetubuh diharuskan walaupun menghadap kiblat. Itulah senang cerita. Kan yang takut dia pun orang ni, dia takut kita terfikir kan kencing berak semua tak ada kiblat. Lagi suami isteri bersama pun tak boleh menghadap kiblat. Duk bawa kompor aspirator kiblat nak kiblat. Kok ni tak boleh pun. Jadi dia takutlah kita silap faham. Dia kata yang tu tak apa. Jangan kencing dan berak saja. 68. Berak kencing menghadap Baitul Muqaddis. Kan macam mana pula? Sebab Baitul Maqdis dia pernah jadi kiblat kan bagi umat Islam dalam beribadat sebelum Kaabah. Sebelum Kaabah kan orang sembahyang menghadap kiblat. Kemudian Nabi sampai di Madinah kan, sampai di Madinah sembahyang asar, barulah diarahkan balik semula ke arah Baitullah. Sampai-sampai itu oleh kerana orang-orang Madinah, orang Bani Israel, mereka memuliakan Baitul Maqdis. Jadi Allah bagi ikutlah mereka mayang ikut Baitul Maqdis. Dan asyai dulu pun Baitul Maqdis, orang dengan tujuan nak ambil hati orang-orang Madinah, toleransi lah, kok mereka mau ikut Islam, ikut Nabi. Tapi setelah Rasulullah ikut, mereka tak mau juga ikut Rasulullah. Jadi Rasulullah kan doa minta Allah perintahkan kembalikan balik kiblat tu ke arah Kaabah. Itulah dalam tengah semayang syak kalau tak silap, turun wahyu, suruh Nabi kali tengah semayang, Rasulullah kali dengan para sahabat arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Masjid yang Nabi semayang tu dinamakan Masjid Qiblatain. Tuan-tuan pergi umrah pergi tengok lah. Dia buat lagi mihrab, ada dua, satu mihrab tertala ke Baitul Maqdis, satu hadap ke Kaabah. Dan dia tulis pun tulis orang bahasa Arab, orang putih bahasa Melayu, sejarah dia. Ni dia habaq kata mihrab yang tempat Nabi sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tengah sembahyang Allah perintahkan balik semula ke Kaabah. Tu tengah sembahyang pusing tu. Baik, itu sejarah dia. Jadi maknanya Baitul Maqdis dia merupakan antara arah kiblat, kan, bagi umat Islam. Baik, dia nak buat itulah. Bermula berak dan kencing dengan menghadap Baitul Maqdis itu tiada haram. Kita kira kiblat yang adalah, tetapi makruh juga. Makruh.
Orang hak cermat ni jenuh nak cari arah pula, kok mana arah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, no? Arah kiblat kita maklum lah. Apalah kalau tuan-tuan rajin, no? Nak kencing berak tanya orang Baitul Maqdis kok mana, no? Okay. Tapi makruh je lah, tak apalah, no? Bawang pun makan tekan dengan sate makruh juga, no? Demikianlah nas Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Kau bagi Imam Nawawi makruh. Baik, dah habis sikit. Masalah 69. Membasuh kencing dan berak menghadap kiblat. Bolehlah pula tadi kita kencing dan berak, no? Sanya telah berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila menyimpang seorang yang kencing atau berak itu daripada menghadap kiblat dan memberi belakangnya pada waktu keluar kencing atau beraknya, kemudian berhadap ia ke kiblat kerana hendak membasuhnya. Tadi dia berak, dia kalih, dan main nak basuh dia berhadap kiblat. Maka yang demikian itu harus juga boleh. Kan boleh, no? Demikianlah katanya. Kata siapa? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nak basuh tak apa, menghadap ataupun membelakangkan kiblat. Masa mengqadha hajat tu saja tak boleh. 70. Berak kencing menghadap kiblat, mengapa dilarang? Apakah sebab dilarang berak kencing kiblat ni? Pasal apa? Dia nak bagi kita reti. Maka iaitu telah bersalahan ulama pada sebabnya. Kata setengahnya kerana menghormati orang yang sembahyang. Kita hormat orang yang sembahyang, yakni tiada patut mengeluarkan kencing dan tahi, kata dia, serupa dengan orang yang sembahyang. Jadi tak eloklah. Arah tu arah orang sembahyang, tiba-tiba kita keluarkan najis arah orang sembahyang, seolah-olah kita menghina solat, menghina sembahyang, no? Kerana sembahyang ni ibadat yang cukup mulia dalam Islam, sehingga dipanggil Ra'sul ibadah, kepala bagi segala ibadat yang lain, no? Sembahyang ni cukup besar pemfarduan dia, sehingga Allah Ta'ala jemput Nabi sendiri terima di Sidratul Muntaha. Tak macam ibadat-ibadat yang lain, no? Dan sembahyang ni menjadi lesen Allah Ta'ala nak terima ibadat kita yang lain. Kita kalau rajin buat sedekah, rajin buat puasa sunat, tapi sembahyang tak, semua Tuhan tak terima. Menunjukkan sembahyang ni penting. Awal-awal dihisab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba ialah solat, sembahyang. Apabila sembahyangnya diterima cukup, maka barulah amalan-amalan dia hak lain Tuhan terima. Jadi nak abang kata sembahyang ini sangat besar pensyariatan dia dalam Islam. Maka tak patut kita nak buang najis pun piduk hala ke arah nak sembahyang, soalan menghina sembahyang lah. Baik, yakni qiblat. Maka jadilah tiada perbezaan antara perbuatan baik dengan perbuatan yang tak baik. Kalau kita buang air ke arah itu. Dan kata setengah ulama, bukannya begitu pula dah. Ada ulama ada pula berpendapat lain pula, bahkan kerana menghormatkan kiblat. Sebab kita memuliakan kiblat Kaabah. Bukankah kiblat itu sehingga orang-orang yang zaman jahiliah pada pun tahu akan kemuliaan Kaabah yang ada padanya batu Hajar Aswad, iaitu batu daripada syurga, no? Kan kalau tengok sejarah dulu orang jahiliah pun hormat Kaabah,
Di mana batu Hajar Aswad itu daripada syurga, maka manakala Kaabah itu mulia dan dimuliakan Allah, maka tidaklah patut dihalalkan kemaluan kan kepadanya. Jadi tak patutlah, sebab Kaabah ni satu yang sangat mulia. Bahkan sayugia sepatutnya berhadap kepadanya, mengerjakan yang baik-baik juga. Yang nak baik-baik menghadap kiblat. Maka inilah sebab lebih asahnya. Jadi kata dia, ini sebab yang lebih asah kan, melarang kita menghadap kiblat ketika buang air. Tiada boleh menghadap kiblat itu, dan dikuati oleh Aliyah akan ini dengan hadis yang mengeluarkan oleh Al-Bazzar. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa li baulihi qubalatal qiblati fadzakara fanharifa anha ijlalan laha lam yaqum min majlisihi hatta yughfara lahu. Artinya hadis Nabi ni, barang siapa duduk di antara kencingnya membetuli kiblat, maka teringat ia akan dirinya berhadap kepadanya dengan kencing, maka menyerong ia akan dirinya daripadanya kerana membesarkannya, nescaya tiada bangun ia daripada tempat duduknya hingga diampunkan baginya akan dosanya. Jadi Nabi abang, kalau kita tak tahu sekalipun, kita pergi buang air, kata Allah kiblat, kita kena menyerong sikit, kali sikit, kan, sehingga lepas tu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, mudah-mudahan Allah ampunlah, aku silap, tak tahu, kan kita pun tengah-tengah buang air tu kita menyerongkan diri kita. Jadi ini adab, itu adab yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kita nak buang air, diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Elakkan kita buat benda-benda yang macam ni daripada berdepan dengan satu rumah ataupun belakangkan satu rumah bangunan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi Allah. Awal-awal bangunan yang dibina di atas muka bumi Allah ialah Al-Kaabah. Tak daripada zaman tu Adam lagi, sampai zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah hari kiamat. Bangunan ini kan bangunan yang mulia, sehingga kelebihan dia, jangankan kita tawaf, kita duduk dalam masjid, kita tengok Kaabah saja, Allah menurunkan rahmat kepada kita. Tengok dapat pahala Kaabah. Tengok hak lain tak dapat. Ada dua tuan-tuan yang kita tengok dapat pahala. Satu dapat rahmat Allah, satu Kaabah, yang kedua muka mak pak kita. Kan kalau duduk di Mekah rajin tengok Kaabah, kalau duduk di sini rajin balik tengok muka ayah mak, macam tengok Kaabah. Kan, siapa yang Kaabah tak ada dah rugilah. Ketumpang duk ada, rajin tengok. Tengok muka laki, muka bini tak macam tu, tapi tengok muka ibu bapa, pahala dia cukup hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada rahmat Tuhan turunkan kepada seorang anak yang menetap wajah ibu dia, menetap wajah bapa dia. Kan sebagaimana Allah bagi kepada orang yang dulu tengok Kaabah. Kata tuan-tuan perempuan kalau pergi Mekah, kata tak larat lah nak berumrah apa, tak larat dah, sakit lutut. Hampa bawa mak pergi duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid tu dah duduk tengok Kaabah,
doa tang tu, kan dapat pahala, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaabah yang sentiasa, dalam hadis lain menyebutkan Kaabah ni tak pernah sunyi daripada makhluk Allah tawaf. Tuan-tuan tengok, tak pernah, kan? Kalau pun di bumi ni orang tak tawaf, malaikat di langit duk tawaf. Betul lah dengan Baitul Ma'mur, kan, ditawaf, kan, malaikat. Tempat yang cukup mulia, kan, yang bersejarah, kan. Jadi kita kena hormat dia, kerana dia menjadi arah kita untuk beribadat. Seluruh dunia berkiblatkan kepada Kaabah. Tapi malangnya orang Islam dia tak nampak yang mereka adalah umat yang ummatun wahidah, umat yang bersatu, satu Kaabah. Orang Islam akhir zaman dia tak melihat kepada apa yang menyatukan mereka. Dia duk tengok kiblat dia kepada perkara-perkara yang nak membezakan. Jadi sebab tu umat Islam semakin hari semakin lemah, makin hari semakin kucar kacir. Sebab duk tengok perbezaan, tak tengok apa dia yang sama di kalangan orang Islam. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang tengok, perhati perbezaan hak buruk-buruk. Yang kita satu Kaabah, satu Nabi, satu Quran, satu arah kiblat. Yang ni dia lupa, kan, sehingga umat berpecah, kan. Begitu teruk sebagaimana yang akan berlaku di akhir zaman. Baik, jadi kita hormati Kaabah. Barangkali sebab orang tak menghormati Kaabah kot, yang kita lupa yang kita ni bersatu. Kencing berak tak peduli arah kiblat, semayang pun tak, contohnya tak ada masa menghadap kiblat dan buat tak dan. Jadi barangkali kita bila tinggal amalan-amalan ibadat yang nak menyatukan kita, maka berpecah. Semayang jemaah sama-sama menghadap, orang tak berat. Sebab tu Rasulullah SAW sangat gesar kita ni semayang jemaah sama-sama menghadap kiblat dalam satu jemaah. Tuan-tuan biasa duk mengaji di Darul Ihdah ni, jumpa hadis Nabi semayang seorang-seorang, semayang waktu. Tak pernah jumpa Rasulullah berjemaah. Sampai dia tak larat uzur pun dekat nak wafat, minta Sayyidina Ali menantu dia, papah dia, untuk ke masjid nak sembahyang berjemaah. Tu dia Rasulullah tunjuk, kata menghadap kiblat secara berjamaah sangat hebat, ada hikmah dia. Nak peringat kita jangan lupa yang kita walaupun bangsa berbeza, kulit tak sama warna, tapi kita sama-sama menghadap bangunan yang satu, Kaabah. Rasulullah kita ingat yang ni. Sampai pernah Rasulullah ajak sahabat bakar rumah orang atas sembahyang jemaah. Nak bakar. Tuan-tuan, minta Sayyidina Ali papah menantu, tak nak. Main tangan kita lagu lain, orang tanya awak Pak Long lama tak pergi masjid. Nantu balik Pak Betul tak pergi masjid lah. Nabi minta menantu papah dia, kan. Sebab tu barangkali kita berpecah banyak. Ibadat yang nak menunjukkan kita bersatu ni kita tak apa berat. Kita tak apa berat. Masih kan. Lagipun di tempat kita ni tuan-tuan perasan tak, surau cukup banyak, kan. Sedangkan dalam Islam diutamakan masjid. Masjid, kan. Ini jadi, ini pun satu masalah, Yalah tak buat pun pakat kata kami orang perempuan payah lah nak pergi sembahyang jemaah lah apa lah. Dan surau senang sikit, nak kecil lah apa. Tapi kan, kalau kita tengok dalam sembahyang jemaah, mana yang lebih afdal? Kita pergi ialah kalau ada di tempat kita tu beberapa sembahyang jemaah,
tempat yang paling ramai jemaahnya, itu yang afdal kita pergi. Menunjukkan bahawa kan sembahyang berjamaah ini terlalu ditekankan dalam Islam, sebab memperingatkan kita duduk ramai-ramai, walaupun kita bangsa lain, cakap lagu lain, kulit hitam, putih, kuning, tapi bila sembahyang kita duduk dalam barisan saf yang sama. Sebab tu ada ibadat haji setahun sekali kan. Kita tengok umat Islam, bila tu imam Masjidil Haram takbiratul ihram, Allahu Akbar, hak belakang ni semua Allahu Akbar, tak kira orang Melayu, tak kira Jawa, tak kira Arab, tak kira Cina, tak kira apa, semuanya keliling bangunan yang satu. Ini hakikat orang Islam. Jadi sebab tu Kaabah ini simbol yang cukup mulia dalam Islam, kekuatan umat sebenarnya. Maka jangan kita hina dia dengan kencing dan berak, menghadap kat dia ataupun membelakangkan Kaabah. Habislah kemudian bab yang ke-8, babun nahi anil baul qiyaman. Bab ni pula nak cerita ditegah kencing berdiri. Pula bab kencing berdiri, insya-Allah kita sambung bulan lain pula, bulan depan insya-Allah. Bab yang ke-8 tentang kencing berdiri. Jadilah dulu terkatu. Wallahu a'lam. Kita pakai Nabi makan kenuri banyak hari ni. Yang nak pergi Kuala Lumpur pun ada. Duduk tunggu jam tu Nabi tu. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak pada Ustaz di atas kuliah singkat tadi. Semoga kita sama-sama dapat manfaat di atas kuliah singkat tadi. Semoga Allah bagi keberkatan.